Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okay, itu tadi aktiviti wajib untuk saya punya kebun dapur, iaitu cari daun kering dan angkut dan ratakan. Sebabnya kebun dapur saya ni tanah dia gersang, keras, tak ada maksudnya tak, sebenarnya bukan kondisi yang terbaik lah untuk menanam, tapi penyelesaian terbaik dia adalah letak daun kering, rumput kering. Sebabnya kalau nak harapkan kita nak isi, maksudnya kita bawa benda lain lah, maksudnya kita beli tanah lain ke, kita beli tanah hitam ke kan, tanah kompos ke, ia memang kita boleh tanam atas tu, tapi dia bukan untuk tanah tu makan. Jadi aktiviti yang saya buat ni adalah untuk bagi tanah makan. Maksudnya bila kita dah tutup dengan, macam kita kat hutan kan mana ada orang bagi baja, mana ada orang siram. Tapi pokok kat hutan cantik, besar dengan baik kan, sihat. Itulah jadi saya, benda ni bukannya benda baru kan, ramai dah yang dah perasan benda ni, cuma saya nak kongsikan dengan korang lah kan. Sebenarnya untuk baiki tanah semula adalah daripada bahan semula jadi, itu yang terbaik. Daripada apa yang keluar daripada dia, itulah yang balik pada dia kan. Daun kering ni dia ada nutrien dia tertentu yang bila dia mereput, tanah boleh makan kan. Bila tanah, kalau macam tanah saya ni tanah gersang, dia bila musim panas ni lagilah dia sakit tau, kering, merekah apa semualah kan. Jadi bila dia ditutup dengan apa-apa, terutamanya yang bahan organik lah, macam daun kering ni kan, dia akan lembap. Daun kering akan serap lembapan dan tanah tu dia akan tertutup lah, terhindar daripada cahaya matahari, dan dia pun still lembap. Bila dia lembap, cacing semua boleh datang, boleh korek, boleh lalu, boleh jalan kat sini kan. Dia boleh datang. Lepas tu bila cacing dah ada, dia akan makan daun-daun kering yang dah hancur. Yang separah hancur tu dia akan makan. Bila dia makan, dia akan generate balik tanah tu, dapat balik serap nutrien daripada daun kering tu. So kitaran dia macam tu lah. Kalau kita terdedah-dedahkan daripada tanah tu, kita biarkan tanpa ditutup kan, jadi dia keras, cacing tak boleh nak datang lah kan. Jadi dia jadi useless lah, jadi nothing lah kat situ, dengan nutrien asal pada dia tu mati sebab panas, dan dia tak boleh nak generate, tak boleh nak baiki balik diri dia. Tak boleh nak jadi tanah yang bagus lah, yang penuh dengan nutrien kan. Jadi itu salah satu cara terbaik untuk tanah macam saya ni, yang gersang, keras, tanah liat ke kan. Itulah cara dia. Selain daripada daun kering, kalau kat Malaysia ni saya tak pasti, sebabnya kita tak ada satu agensi kerajaan ataupun swasta yang beri perkhidmatan habuk kayu pada orang ramai. Tahu, mungkin ada majlis pembandaran yang buat, tapi dia buat untuk dia. Kalau dia buat untuk orang, kalau dia buka pada orang pun dia jual. Dia tak ada yang free. Kalau kat luar negara macam yang saya tengok, diorang memang ada satu agensi. Dia macam tree service. Memang dia dalam macam tepi-tepi jalan tu kan, dia trim pokok tu. Dia akan letakkan satu mesin yang untuk menghancurkan, dan orang boleh datang ambil hasil hancur-hancur, kayu-kayu yang hancur tu, orang boleh ambil. Dan itu sebenarnya antara yang bagi saya itu salah satu yang terbaik juga untuk cepatkan proses untuk tanah tu baik semula, lembap, jadi tanah yang hidup macam tu. Sebabnya
kebanyakan macam ni kalau pokok daripada akar nutrien dia daripada tanah, akar serap nutrien sampai ke bawa ke daun, dahan apa semua kan. So bila dia trim dahan, so nutrien tu ada pada dahan. So bila dia hancurkan nutrien bahan tu, dahan, daun semua tu, so dia akan jadi benda yang paling kecil. Benda kecil bila kita diletak ataupun dikumpulkan jadi separuh kompos, bila dia baru dihancurkan tu kan, dia masih belum, dia akan melalui satu proses pengkomposan yang masa tu dia sesuai untuk tanah tapi tak sesuai untuk pokok sebab dia panas. Tapi dia boleh baiki tanah. Sebab dia ada nutrien yang macam cacing boleh serap dan makan kan, macam tu. Dia baik untuk tanah tapi dia belum cukup baik untuk pokok lah. Sebab dalam masa proses pengkomposan ni, dia macam peram tu, dia akan memakan nutrien dalam tu. Dia punya panas dia tu, dia akan mencairkan semua apa-apa yang organik lah masa tu. Jadi dalam proses tu sama ada kita terus dibiarkan dimasak, diperam sampai satu tahap dia akan jadi agak kehitaman macam tu. Lepas tu barulah boleh letak kat tanah. Lepas tu bolehlah cover kat tepi-tepi pokok. Dia bukan boleh guna satu patus untuk akar pokok. Diletak dengan akar pokok tak. Dia untuk cover dulu. So dia akan, bila dia kat tanah tu, dia cover tu, dia akan serap lembapan, dia akan tutup tanah tu daripada cahaya matahari. Lepas tu, so dalam proses yang dia dah hitam tu, bila letak kat tanah, dia akan jadi pelindung lah pada tanah daripada dia terserap matahari, dan dia akan menyimpan lembapan. So tapi itu bila dia makan masa lama-lama, dia akan jadi tanah kan, barulah boleh digunakan secara automatik. Dia akan terguna masa menanam tu. Tu proses dia. Kita tak ada sistem macam tu. So sebabnya kebanyakannya penanam dekat Malaysia ni cuma guna komersial, guna fertigasi, bukan yang cara macam tu lah. Sebab biasa benda tu lebih kepada kebun dapur kan, kecil-kecil. Lepas tu, tapi itulah, kalau korang kat luar sana yang tahu, ada someone yang buat sistem macam tu, yang mengusahakan macam tu, yang dia ada mesin untuk shredder kan, shredder untuk hancurkan dahan-dahan pokok. Memang tujuan untuk buat komposan dan buat untuk sebagai kompos baja tanah. Korang beritahu saya tahu. Komen kat bawah. Okay? Semalam petang hujan, jadi saya tak perlu nak siram pokok-pokok saya hari ni sebab diorang lembap semua. Sebab saya memang dah bagi sungkupan kan. So diorang stay cantik lah hari ni, alhamdulillah kan. Okay, sekarang ni daun-daun kering ni, walaupun kalau korang tengok semua dah penuh, tapi bagi saya dia belum cukup. Sebab diorang ni boleh tahan cepat juga. Sebabnya saya pijak hari-hari kan, saya hari-hari pijak, jadi dia cepat hancur. Dari lagi dalam keadaan panas ni, daun tu mengering. Jadi bila kita pijak sekali je, dia terus hancur. Jadi dia cepat proses. Jadi saya nak kena tambah lagi. Selagi mana ada daun kering jatuh, lagi itulah saya kais dan letak dekat saya punya kebun dapur ni lah. So buat korang kat luar sana yang ada pokok buah, ataupun tak kisahlah, ada sumber lah untuk cari daun kering ni, dapatkan. Kalau ada pokok dekat dalam pasu, dalam polybag ke, isi. Korang boleh jimat air. Dan kemungkinan juga korang boleh siram pokok tu dalam 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu tak mustahil tau. Sebabnya daun kering bila dah hancur, dia memang dia akan simpan lembapan dan cantik lah. Selain dia bagi dia stay lembapan tu, dia akan jadi baja untuk akar, untuk pokok kan. Jadi pokok tu akan jadi sihat lah. Lepas tu
Kalau korang tak ada langsung sumber daun kering, korang boleh guna kotak, kertas. Kotak tu korang kena cari-cari lah kan. Cari-cari bagi dia nipis-nipis. So korang boleh tutup dekat korang punya pokok sayur dan pasu bunga kan. Benda ni sebabnya kotak pun daripada pokok juga. Jadi kita boleh gunalah. Dia akan mereput, dia akan bagi efek yang sama dengan daun kering. Itu salah satu cara lah kalau tak ada daun kering. Tu je setakat ni video saya yang saya nak kongsikan dengan korang. Terima kasih buat luangkan masa anda dengan saya. Terima kasih yang like, terima kasih yang subscribe, terima kasih yang komen. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.